Ada setengah tu dia tak tahu pun yang Malaysia ni ada gaya komik sendiri. Macam yang datang ke sini kan, orang kata kartunis, kita kata orang biasa lah, cakap ini karya Datuk Lat. Kata Datuk Lat, kalau bagi kita Datuk Lat tu satu nama besar, tapi kalau kita cerita nama-nama artis Jepun kat luar, tersebut dia kenal, semua dia hafal, tapi lokal dia tak tahu. Pada awal pelibatan saya menghasilkan komik kartun ni, saya tak ada subjek yang tertentu. Dia lebih kepada asal lawak saja. Dia tak ikut tema, maknanya asal terlintas saja saya lukis. So bila kita dah biasa terlibat dengan majalah ni dia setiap bulan dia ada tema. Jadi kita melukis pun berdasarkan tema lah. Cuma saya cuba mengekalkan watak utama saya itulah. Ada satu karakter yang memakai topi dan ada sesungguh dua di depan. So macam sekarang ni, selepas majalah pun dah tak ada, so saya beralih kepada akhbar. So akhbar yang saya terlibat ni pada mulanya ialah Utusan Malaysia. Tu sekarang ni Utusan Malaysia dan Cosmo. Jadi cabaran dia berubah lah. Macam dulu majalah kita ikut tema. Macam surat khabar ni, walaupun saya pelukis luar, jadi tak terikat dengan isu semasa, tapi isu semasa tu lebih challenging. Jadi kita melukis tu memang mengikut isu semasa lah. Jadi setiap hari tu isu semasa tu sentiasa berubah. Jadi kita kena up to date. Itu salah satu cabaran lah. Maknanya kalau kartun kita keluar di akhbar, isu tu dah 2 hari, so, bagi kita macam tak capai amat terlambat lah. Kartun saya ni kalau ikutkan dia lebih kepada belia. Maknanya dia tak ada tanggungjawab, tapi dia cuba menerap masuk di dalam apa saja keadaan di sekeliling. Maknanya kalau ada berlaku ni, dia pun menyibuk, kalau ada ni dia pun menyibuk. Macam tu lah lebih kurang. Dia terbuka. Memandangkan saya ni lahir ibarat di pekan lah, bukan terlalu kampung, bukan terlalu bandar. Jadi kartun saya pun, yang saya lukis ni pun menggambarkan situasi yang sama. Background dia tu boleh katakan banyak kebendaan lah, daripada hiasan-hiasan semula jadi seperti rumah-rumah di taman ataupun apartmen. Jadi suasana dia tu lain lah, sebab kebanyakan pelukis yang saya kenali kebanyakannya boleh melukis suasana kampung. Jadi saya punya suasana ni berbeza sikit, suburban, tapi saya cuba terapkan isu semasa lah. Mana kesesuaian isu semasa tu dengan background suburban tu. Macam kartun saya sekarang ni, sedangkan saya ni suka, secara tak langsung saya bila melukis kebendaan ni, saya tertarik kepada bangunan dan kenderaan. Setiap kartun saya lukis tu, seboleh-bolehnya saya akan selitkan sama ada kereta, kalau kata kereta apa yang terkini sekarang, saya akan masukkan lah bangunan apa yang tengah dibina sekarang ke, bangunan yang dikenali sekarang, maka saya akan masuk lah. Tu secara tak langsung kata saya pun boleh merakam sejarah lah, katalah 10 tahun akan datang, orang belik balik bangunan ni mungkin dibina sekitar kartun ni dilukis. Majalah sekarang masih lagi wujud, tapi dia bukan secara berkala lah. Kalau dulu kita ada majalah yang ada bilangan ataupun bulanan, sekarang ni mungkin diterbit 3 bulan sekali. Lepas tu macam media sosial dia pula, dia bagus juga, maknanya dia lebih meluas. Majalah ni target dia mungkin dalam Malaysia aja, ataupun paling jauh pun orang langgan dari Brunei, Singapura. Tapi kalau media sosial ni dia menyeluruh, dia boleh capai target di mana-mana sajalah. Cuma kita
Kalau kita dari Malaysia ni, sebolehnya kita kena terapkan nilai-nilai kita lah. Nak bagi nampak perbezaan tu. Setiap negara ada lain dia punya penyampaian. Antara pelukis seperti saya juga, ada angkatan lama. Lepas tu saya ni angkatan tengah-tengah lah. Lepas tu sekarang ada lagi bawah angkatan baru. Kalau ikutkan angkatan saya dengan angkatan lama ni lebih rapat kalau berbanding dengan angkatan baru dengan angkatan saya lah. Mungkin kita dulu membesar lebih dipunya situasi tu lebih kurang lah dengan golongan lama. Lepas tu yang golongan baru ni dia teknologi cepat, so mungkin gap tu pun jadi, kalau kita ketinggalan memang gap tu membesar. Sebab kebanyakan yang lahir 90-an ke atas ni dia tak berapa tahu sangat lah. Ada setengah tu dia tak tahu pun yang Malaysia ni ada gaya komik sendiri. Macam yang datang ke sini kan, bukan kata kartunis, kita kata orang biasa lah, cakap ini karya Datuk Lat. Kata Datuk Lat, kalau bagi kita Datuk Lat tu satu nama besar, tapi bagi dia orang Lat tu pun dia tak tahu. Macam bukan pengetahuan yang patut tahulah. So di situ kita dah nampak lah gap. Tapi kalau kita cerita nama-nama artis Jepun kat luar, kita sebut, dia kenal, semua dia hafal. Tapi lokal, dia tak tahu. Satu lagi orang cakap macam kita dulu pendedahan majalah lah, dengan TV yang ada 2 channel, TV 1, TV 2. Macam sekarang dedahan terlalu meluas. Internet, YouTube, majalah pun berlambat-lambat, TV pun dah beratus-ratus channel. Jauh lah ke persaingan kalau kita tengok dari situ. Sekarang ni pelukis memang kena bekerja keras lah. Sebab sekarang zaman serba-serbi nak cepat, karya pun kena sentiasa fresh. Jadi macam saya ni boleh masuk dalam golongan sebelum. Bila nak bersaing dengan kartunis baru ni, mungkin bukan kata amat sukar, tapi kita ni mungkin ke belakang sikit lah. Tapi kita akan cubalah. Mungkin zaman kita, bila kita baca, kita gelak. Orang sekarang baca, dia tak faham sebab dia tak mengalami situasi tu. Sama juga macam kita baca apa hasil dia orang ni, ada setengah tu kita sendiri pun tak faham. Tapi walaupun ada perbezaan tu, kita cubalah cari kat mana yang kita boleh titik pertemuan tu. Jadi golongan lama ni boleh mempelajari daripada yang muda, golongan muda ni boleh mencari yang tua. Jadi persaingan tu di mana-mana pun tetap ada lah. Pada pendapat kau, bakat tempatan dengan luar negara ni ada beza? Kita ni ketinggalan sangat ke ataupun tak ada beza pun? Kita pun tak kurang bakat kan? Tapi tak menyelah di tingkat antarabangsa. Antara bakat lokal dengan bakat luar ni, kalau ikutkan sebenar, tak jauh beza. Cuma mungkin pendedahan kita lah. Macam kita mungkin lambat sedikit, tapi bila kita dah masuk dia punya laluan tu, sebenarnya lebih kurang je, setara je. Ramai antara kita dalam bidang animasi, dalam bidang kartun manual sekalipun, dah banyak yang masuk ke pasaran dunia. Cuma kita tak mengenali mereka. Zaman sekarang ni dia lebih kepada berkumpulan. Dia bukan lebih pada individual. Macam dulu kita nak highlight, pelukis ni, pelukis tu. Sekarang tak. Dia produksi ni, produksi tu. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok cerita animasi ke apa, kita jarang tengok lah yang bagi kredit. Lepas habis cerita kita tutup TV. Patutnya kita tengok kan yang naik nama. Ramai je apa bakat-bakat daripada tempatan. Kartunis ni, saya kalau daripada pandangan mata saya lah, kebanyakannya beranggapan kartunis ni ataupun kerjaya sebagai pelukis komik kartunis ni dia sekadar hobi. Padahal benda ni dah wujud dah lama dah. Ya, kalau dekat Malaysia ni mungkin
seawal 1900 tu dah tercatat dah dalam arsip negara. Dan di rumah kartun ni kita ada bukti sekitar 1930-an lah. Tapi di dalam arsip negara baru-baru ni dia dah nyatakan di Malaysia ni dah bermula 1900 dah ada bukti yang kat Malaysia ni dah wujud kartun dan pelukis komik. Dan kartun ni dan pelukis komik ni daripada dulu pun memang banyak dia punya jasa lah dalam pembangunan negara, dalam pembelajaran, dalam mereka bentuk sesuatu. Tapi sampai sekarang pun dia masih dianggap bila sebut pelukis komik, kartunis, dia macam bukan kerjaya, dia macam sekadar hobi. Dia tak sama macam pemuisi, penyanyi, pelakon. Itu dia ada tempat. Saya terlibat dengan rumah kartun ni boleh katakan seawal 2017 lah. Maknanya rumah kartun ditubuhkan 2017 dan saya mula masuk dalam bulan pertama tu jugalah. Sebelum tu mungkin saya tak terlibat secara langsung. Jadi rumah kartun ni sebenarnya kita wujudkan satu untuk memberitahu Malaysia ni kita pun berhak ada satu tempat seperti tempat lain kan. Ada Gapena, ada rumah pena. So, kartunis tak ada tempat. Satu tempat daripada kartun ni berkumpul dan bertukar fikiran, melakukan kerja-kerja ataupun apa sajalah yang melibatkan industri kartun, komik, animasi dan sebagainya lah. Kita sebenarnya bukannya menjaga kartunis atau pelukis komik. Kita sebenarnya menjaga karya mereka. Kita akan mengkatalogkan apa saja yang ada, kita akan catat. Kalau kata orang luar nak melibatkan kartunis, sebagai contohlah, nak guna khidmat Datuk Lat ke atau nak guna karya-karya Datuk Lat, mungkin kalau dia pergi direct, dia tak tahu dia punya prosedur ataupun mungkin susah. Melalui rumah kartun ni kita ada cara dan kita pun ada hitam putih, jadi win-win situation lah dengan cara yang betul. Rumah kartun ni kita ada beberapa aktiviti pameran di negeri-negeri. Biasanya pameran berskala besar tu akan melibatkan satu dewan yang besar. Sebagai contoh di Muzium Negara selama 6 bulan, dan penerimaan orang ramai memang amat tinggi lah. Pada tahun tu boleh kata pecah rekod lah. So maknanya benarnya kartun ni penerimaannya masih relevan. So kita bawa pula pergi ke Terengganu, kita tukar tema lain sebab kita tak gunakan tema yang sama. Sebab nanti pengikut yang minat kartun ni kalau tema sama, buat apa dia nak pergi lagi? So kita ubah lah kan. Biasanya pameran tu akan terkandung tarikh 1 April. Bila kita buat pameran tu, kita akan buat juga hari kartunis. Sebab hari kartunis jatuh pada 1 April. So sambutan tu kita akan buat di tempat tu lah. Jadi special lah tempat tu lah. Kita juga ada buat pameran yang kecil-kecil di sekolah. Ada ramai yang keinginan nak datang ke sini, tapi mungkin dia orang jauh. So dia orang jemput kita pergi sana. So kita bergerak ke sana. Kita buat pameran ke sana. Kita bukan sekadar buat pameran, kita buat kelas, forum, macam-macam lagi lah. Kartunis lama ni pun dia bila melalui rumah kartun dia jadi mudah. Dia orang pun nak join. Kita pun boleh kata capai matlamat lah. Dan di rumah kartun ni pun kita akan tukar dia punya isi setiap 3 bulan. 3 atau 4 bulan kita akan tukar. Pun mengikut tema. Kadang-kadang individu, kadang-kadang tema kebangsaan ataupun persendirian. Katakan bulan ni ada seorang dah siap dia punya komik, dia nak buat pemasaran, nak pengenalan, dia boleh datang sini buat berjumpa dengan dia punya peminat, semua boleh. Saya terlibat secara tak langsung dalam bidang melukis kartun ni boleh katakan hampir 35 tahun, 38 tahun macam tu lah. Jadi ada banyak benda lagi yang belum tercapai. Melukis digital ni pun banyak lagi yang saya kena belajar. Sebab saya pun walaupun dah lama melukis, digital ni baru 2 tahun.
Lepas tu bidang-bidang kartun ni pun sebenarnya cabang ni lagi besar. Macam sekarang ni pun, dulu saya hanya lukis kartun untuk cak khabar, untuk majalah. Sekarang ni pun saya dah terlibat dalam pengiklanan, membuat storyboard. Mungkin ada cabang-cabang lain lagi yang saya akan temui akan datang yang boleh saya terlibat, insyaAllah. Bagaimana dengan bidang animasi? Mungkin satu hari nanti. Bidang animasi ni salah satu impian saya juga yang pernah terkubur tahun 2002. Mungkin juga sebab sekarang ni pun saya dah diberi peluang untuk membuat storyboard, diberi pendekatan macam mana pergerakan dalam animasi ni berbeza dengan pergerakan dalam komik. Maknanya angle dia lain, pergerakan dia pun lain, penceritaan dia ada yang boleh, ada tak boleh. Libatkan animasi ni dia melibatkan tim lain, tim karakter, tim pergerakan, tim background, tim apa. Jadi saya mungkin cubalah lepas ni libatkan sedikit demi sedikit. Mungkin akan datang saya pun boleh buat animasi simple-simple untuk saya sendiri, ataupun bila dah okey saya boleh buat cari makan dalam bidang animasi lah. Mana tahu kan.